mak dan ayah saya mengizinkan saya menjadi artis ibarat seperti mengizinkan saya masuk ke dalam satu kancah pelacuran. Hampa semua dengar sini. Mula je start je program kita pada hari ni, pada law ni. Sampailah akhir nanti pastikan hampa semua melekat depan skrin. Sebabnya kita ada guest yang special hari ni. Cumanya kami tak tahu nak panggil dia Mok Chun ke, nak panggil dia ke Irma ke. Assalamualaikum semua. Nama saya Eddie Junaidi dan anda kembali lagi bersama dengan kami dalam The Story Of, di mana kita akan bersama dengan selebriti berkongsi kisah jerih perih, pahit maung, kisah kejayaan, kegembiraan dalam karier maupun kehidupan pribadi mereka. Dan untuk hari ini tetamu yang akan bersama dengan kita orangnya cukup istimewa. Dialah pelakon, dialah penulis skrip, dialah pengarah, dialah penerbit, dialah apa lagi, usahawan, dialah pengurus yayasan. Semuanya dia. Kita bersama dengan Irma Fatimah. Assalamualaikum Kak Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Oh, khabar baik. Kalau panggil aku Irma, aku tak boleh nak cakap Kedah. Kalau hang panggil aku Mok Chun, baru aku boleh cakap Kedah. Okey. Kalau macam tu kita mulakan dengan Irma Fatimah dahululah ya. Irma Fatimah je dulu ya. Terima kasih Kak Irma sudi bersama dengan The Story Of pada hari ini. Soalan pertama kami untuk Kak Irma pada hari ini adalah, terus soalan ya? Ya, terus soalan. Kita terus cut to the chase. Okey. Alright, apa dia? Susah ataupun tidak jadi Irma Fatimah? Tidak langsung. Kerana saya tidak meletakkan diri saya menjadi sesiapa. Saya menjadi diri saya. Walaupun saya artis, tetapi kehidupan harian saya adalah seperti orang biasa juga. Maksudnya itu jawapan Irma Fatimah yang macam semua orang terkejut. Sebab Irma Fatimah workaholic. Sana sini dia buat, semua kerja dia lakukan. Tetapi Irma Fatimah kata tak susah langsung untuk jadi Irma Fatimah. Oleh yang demikian, saya nak cuba bawa kita macam ke sejarah asal nama Irma Fatimah itu. Daripada bintang kecil yang mungkin ketika itu orang pandang sebelah mata, sampailah Irma Fatimah itu jadi pelakon terbaik, pengarah terbaik, pelbagai anugerah dirangkul. Kita nak tahu macam mana agaknya Irma Fatimah itu boleh bermula kariernya, nama Irma Fatimah dalam lapangan seni kita, Kak Irma. Sebenarnya tidak ada dalam senarai cita-cita saya untuk jadi artis. Saya tak pernah bermimpi pun atau terfikir pun nak jadi artis. Saya punya cita-cita nak jadi lawyer. Saya belajar sampai tahun kedua. Kemudian saya berlakon hanya untuk dapat duit, seronok-seronok, cuti sekolah. Kebetulan di belakang rumah saya waktu itu adalah rumahnya Allahyarham P. Ramlee. Dan kemudian rumah itu diduduki oleh anaknya yang berkahwin dengan Rashidah Jaafar. Jadi saya agak akrab dengan mereka sebab belakang rumah saya. Buka pintu belakang rumah saya, pintu belakang rumah dia orang. Jadi setiap hari kami pergi ke rumah itulah. Masa kecil lagi dah biasa dengan family itu. Jadi bila cuti sekolah saya minta izin mak saya nak cari duit lah kononnya, dan saya kerja jadi saya pernah menjadi konti girl, saya pernah menjadi extra dulu, extra yang jalan-jalan dapat RM10, RM20 tu. Yang tu lah, bermulanya hanya untuk cari duit je. Tak terfikir dalam kepala saya untuk jadi artis pun. Jadi satu hari bila saya pergi audition dengan Nasir Jadi untuk menjadi extra juga, dan setelah itu dia telefon saya, dia beritahu yang dia nak jumpa saya dan dia kata dia tawarkan saya watak supporting roles kat dalam Rozana Cerita 87. Dan setelah itu apabila Rozana Cerita 87 keluar, saya mendapat offer demi offer demi offer, dan offer-offer itu datang daripada kalangan director-director yang hebat seperti yang Rahim Razali dan sebagainya. Jadi saya pun tak merasa saya boleh buat dua benda dalam satu waktu, maka saya mengambil keputusan untuk give up dalam saya punya pelajaran, yang mana keputusan itu sangat membuat
seluruh keluarga saya kecewa lah. Keputusan yang sangat mengecewakan keluarga saya. Maka saya memilih untuk menjadi artis. Sekarang. Kak Irma sebut keluarga kecewa. Jadi bila keluarga kecewa, bagaimana impaknya terhadap Kak Irma sendiri ketika itu? Dia sebenarnya sangat impak lah sebab kami dibuang oleh keluarga. Kerana keluarga saya mengatakan bahawasanya saudara-saudara saya mengatakan bahawasanya mak dan ayah saya mengizinkan saya menjadi artis ibarat seperti mengizinkan saya masuk ke dalam satu kancah pelacuran macam tu. So kami tak boleh pergi raya rumah diorang lagi dah. Lepas tu agak beberapa tahun lah kita kehilangan keluarga, saudara mara tu, dan hinggalah saya pernah memenangi beberapa anugerah, saya berlakon teater dan akhirnya mereka terima saya. Dan apabila saya dibuang oleh keluarga, saya tahu bagaimana kecewanya mak dan ayah saya. Mungkin mak ayah saya lebih kecewa kerana dia nak tengok saya jadi lawyer tak dapat kan. Lepas tu saya membuat satu pilihan yang yalah, siapa nak percaya orang sendiri boleh berjaya. Maka saya beritahu dekat mak saya yang saya akan buktikan bahawa saya akan jadi seseorang kat dalam industri ni. Itu janji saya pada mak saya bila saya meninggalkan pelajaran saya dan memilih untuk jadi pelakon. Ya, dan pengorbanan Kak Irma tu tak sia-sia sebabnya sekarang ni siapa je bakat baru yang tak nak bekerja dengan Irma Fatimah ataupun berlakon di bawah arahan Irma Fatimah. Dan sebut tentang bakat lakonan baru ni. Kak Irma dulu juga pernah menjadi artis baru dalam industri kan. Nak tanya, keadaan dahulu dan juga sekarang ni antara junior dan juga senior, pelakon junior dan juga senior, keadaannya sama tak Kak Irma? Ataupun dulu macam mana mungkin menikos ke depan senior, macam mana Kak Irma? Tak, sebenarnya sama je, lebih kurang sama je. Exposure itu yang berbeza kan. Kami dulu tidak ada social media, tapi in term of exposure, mungkin exposure mereka sekarang lebih terbuka dibandingkan dengan kami yang waktu dulu. Jadi kalau kami ada semua exposure sekarang, IT, teknologi sekarang, mungkin kita pun akan jadi yang sama seperti sekarang. Jadi tidak ada bezanya bagi saya. Peredaran zaman itu yang menyebabkan mereka ini yang membezakan kita. Jadi in term of character wise, attitude, discipline dan sebagainya sama je lah, sama je. Oh, sama je begitu. Tetapi bila nama Irma Fatimah orang dah kenali, dah dapat anugerah, jadi pula isu panas jugalah. Isu sentap menyentap di antara Irma Fatimah dan juga Fauziah Ahmad Daud yang kabarnya tak sengaja pun sebenarnya perkara itu tercetus dalam sebuah program televisyen kan. Tetapi bila sebut tentang perkara itu, saya nak tanya, adakah perkara macam tu beri kelebihan kepada Kak Irma ketika itu untuk lebih raih populariti ataupun ada side negatifnya Kak Irma? To be honest lah, saya sebenarnya bab gossip, bab begini-begini ni, dia tak pernah menjadi orang kata satu beban ataupun satu benda yang saya fokus. Orang nak cakap pasal saya, orang nak kutuk saya, orang nak gosip saya, it's actually none of my business. Itu memang dari dulu saya begitu. Maka kita bukan nak create untuk dapatkan publicity. Macam saya kata, apabila saya menjadi pelakon, saya juga tak begitu heran dengan macam mana aku nak jadi popular. Tidak ada dalam fikiran saya waktu itu. Kerana saya lebih kepada macam mana aku nak dapat job untuk aku dapat duit. Supaya aku boleh, kenapa bila saya jadi artis, saya dah jadi pelakon, saya dah dapat duit, saya dah menjana pendapatan sendiri, saya jaga semua adik-adik saya. Saya nak try to be hero to my parents. So saya beritahu kat mak bapak saya, mak tak payah lagi dah handle adik-adik, semua Irma handle. So saya nak, dalam kepala saya lebih kepada bagaimana saya nak dapat duit. Itu lebih penting daripada saya nak fikir orang, saya punya followers berapa, saya popular lagi ke tidak, itu bagi saya tak penting. Kerana popular atau tak popular tidak menjamin masa depan saya. Atau kehidupan saya, atau duit saya dalam poket saya, masa depan anak-anak saya, itu semua adalah di dalam tangan saya. Maka saya harus berusaha untuk itu. Saya tak perlu memikirkan tentang benda tu semualah.
daripada muda, memang daripada awal Kak Emma memang dah ada visi nak ke mana hala tuju Emma Fatimah tu. Dan nak tahu Ya, juga bila agaknya bermula Emma Fatimah tu sudah dia ada bakat sebagai seorang pengarah. Lepas tu apa yang membawakan Emma Fatimah itu untuk jadi pengarah pula? okey. Untuk pengetahuan semua orang lah, bila saya mungkin not to say ego, tapi mungkin kerana saya ada mission dalam hidup saya. Everything that I do in my life, saya kena letak satu goal yang saya nak achieve, ya. Jadi bila saya berlakon, bila saya kahwin, bila saya kahwin ni berlakon tu biasalah, berlakon tu fun-fun, dapat duit. Kau tak ada fikir apa benda. Tapi bila saya kahwin, kami duduk di rumah shop house saja. Kita tak beli rumah pun. Kita duduk di shop house tingkat 3. Sebab apa? Sebab kita nak kumpul duit, nak beli rumah. Kita tak minta duit mak ayah kita. Kita kahwin pun sen pun duit mak ayah saya tak keluar. Semua duit sendiri. Saya tak nak duit mak ayah saya. Macam tu. So, bila saya dah kahwin, saya sebenarnya sebelum saya kahwin, saya kahwin saja saya buka company, iaitu BNE Studio. Kahwin saja kita buka company. So saya dah start produce, kemudian saya pernah menjadi assistant director kepada Bada. Waktu itu Bada yang bermula sebagai director, dan saya selalu mengacau kerja dia. Maksudnya menegur shot-shot dia, menegur adegan-adegan dia. Sedangkan seorang assistant director tak sepatutnya layak untuk melakukan tu. Jadi Bada kata, kenapa? Ini adalah line dia. Kau sebagai assistant director, kau tak boleh menyibuk pasal kerja director sampai ke tahap tu. Kalau kau nak, kau direct lah. Macam tu. Jadi, saya dicabar untuk menjadi director, iaitu first drama saya adalah Ratu Jamu. So, ketika itu, Bada menjadi saya punya penasihat. Tetapi dia tunjuk kepada saya sebagai seorang penasihat atau sebagai seorang assistant director, dia punya job description dia begini, job scope dia adalah begini saja. Dia tak boleh melampaui director. Jadi bila saya tanya dia takkan jawab. Dia akan cakap, it's you as a director to think. Jadi dia push saya to be a director terlalu maksimum sehingga saya terpaksa kerau otak saya untuk memastikan yang saya tak nampak bodoh dekat set tu sebagai director. Begitu. Dengan saya tidak ada experience as a director, saya masuk bilik editing, dia hantar saya dan dia kata, okay, this is the editor, you sit here and you tell the editor what you want. Shot apa kau nak, kau cantumlah menjadi drama. Dan itu adalah duit yang saya kumpul. Lepas saya kahwin, duit yang saya kumpul untuk saya buat drama tu. So kalau drama tu jahanam, bermakna duit saya akan masuk dalam tong sampah. Maka saya usaha untuk memastikan jadi drama tu. Dan Alhamdulillah, drama pertama saya dapat anugerah skrin yang pertama, kita menang best drama. Ya, dan saya juga ingat Ratu Jamu antara drama yang best ketika itu. Dan okey, kalau sebut tentang karya-karya naskah-naskah yang dibawa oleh Emma Fatimah. Okey, Ratu Jamu unsurnya komersial, tetapi naskah-naskah kebanyakannya sebenarnya Emma Fatimah dipilih naskah yang berat ataupun ada mesej yang tertentu untuk disampaikan. Sebelum ni lah. Tapi ada satu waktu pula Emma Fatimah lebih sekarang ni menjurus ke arah naskah-naskah yang berunsur komersial, yang lebih ringan. Apa yang menyebabkan transisi tu? Apa puncanya ke Emma? Tapi mungkin kerana you melihat Mak Chun, maka you merasakan saya sudah berubah. Kerana Mak Chun tu sangat orang kata dominant, sehingga dia terselah dan menutup drama-drama lain yang saya buat. Tak, sebenarnya kalau you tengok, even it's a comedy, Ratu Jamu, comedy, people laugh. Tetapi mesejnya adalah, apabila seorang isteri, dia mengutamakan soal perniagaan dia, kerjaya dia, bisnes dia, dia lupa tentang tanggungjawab dia sebagai isteri. Dia hilang suami dia apabila suami dia ada skandal dengan dia punya own mate. So,
Mak Cun, walaupun dia nampak dominan, ketawa, orang gelak dan sebagainya, itulah dia sikap orang Melayu dekat luar sana. Itulah dia sikap usahawan Melayu yang meniaga, anja-anja, geli-geli, cukuplah sekadar dapat berapa saja. Dan sebenarnya kalau dikaji, di dalam Mak Cun itu ada banyak mesej yang saya nak sampaikan. Dia bukan hanya satu peralihan saya kepada komedi, tetapi dia adalah satu pendekatan saya menggunakan komedi untuk saya sampaikan message. It is just sama ada orang yang menonton itu realize or don't realize, or you can see it with your heart, or you just see it with your eyes. Kalau kau tengok dengan mata kau, kau ketawa gelak habis. Tetapi kalau kau tengok dan kaji betul-betul, setiap babak itu adalah kita mentertawakan diri kita. Kita sedang mentertawakan bangsa kita sebenarnya. Saya faham dan saya setuju dengan apa yang Kak Emma sampaikan itu. Tetapi Kak Emma, sedekat dulu tak silap saya ya, pengarah wanita kurang mendapat tempat dekat negara kita. Walaupun ramai sebenarnya pengarah wanita seperti Kak Emma sendiri yang ada cara yang hebat ataupun ada cara tersendiri yang nak dibawa. Tetapi ketika itu kalau kita lihat pengarah lelaki dominan. So saya nak tanya, kalau Kak Emma sendiri ada struggle, bagaimana dengan struggle yang Kak Emma perlu lalui untuk pecahkan dominasi pengarah lelaki dalam industri kita, Kak Emma? Saya tidak pernah terfikir ataupun melalui fasa untuk memecahkan dominasi itu. Bagi saya, kejayaan seseorang itu terletak di tangan dia. Sama ada dia lelaki atau perempuan. Dia tidak ada perbezaan dia. Dan kalau you nak, you set your goal, you go for it. Jadi, saya tidak pernah menganggap lelaki itu sebagai saya punya kompetitor saya pun. Tidak. Bagi saya adalah, ini yang aku nak, ini yang aku harus kejar. Dan saya tidak langsung orang kata takut untuk bersaing dengan lelaki. Tidak ada istilah tu sepanjang saya dalam industri ini. Dan saya sangat percaya bahawasanya tempat untuk kejayaan seseorang itu tidak akan disediakan oleh sesiapa dengan semudahnya. Sama ada kita cari tempat itu atau kita usaha untuk mendapatkan tempat itu. Jadi kalau kita hanya menunggu dan berharap tempat itu disediakan untuk kita dengan penuh keselesaan, kita tak akan capai tempat itu. Dan saya tidak percaya itu. Saya lebih percaya kepada what you want, what you set in your goal, itulah yang kau akan kejar dan itulah yang kau akan dapat. Jadi istilah lelaki, perempuan, director tidak wujud dalam hidup saya. Dan saya tidak pernah merasakan saingan saya adalah kerana mereka lelaki. Walaupun saya terpaksa conduct lebih ramai kru lelaki daripada perempuan, but for me, kalau saya nak jadi director, saya nak jadi khalifah dalam set saya harus mencari pendekatan ataupun mempelajari bagaimana untuk saya membentuk diri saya menjadi seorang leader yang baik di dalam set saya. Sama ada kau lelaki atau perempuan, bila kau menjadi seorang leader, you have to understand about leadership. Jadi itu yang saya buat. Tapi ada tak sejujurnya Kak Emma, orang yang pandang sinis jika Kak Emma pada ketika itu? Ada tak yang macam, Emma Fatimah perempuan? Ada tak? Ada sesuatu benda yang saya rasa mungkin orang tak tahu tentang saya. Macam saya cakap tadi, I don't care. I don't give a damn kalau kau nak pandang aku sinis atau apa. Kerana kau bukan orang yang memberi aku makan. Jadi kau bukan menentukan kejayaan aku. Jadi sebelum ni, saya tidak pernah memikirkan soal itu sama sekali. To be honest with you. Dan sebab itu kalau you tanya I soalan itu, saya akan jawab, saya tak tahu pun kalau ada orang yang begitu. Kerana hidup saya adalah kerja saya, family saya. Itu saja. Saya tidak mempunyai kehidupan yang keluar bersama kawan, duduk gathering, gossiping. Saya tidak ada life tu. Daripada dulu sampai sekarang. Life saya adalah family saya, kerja saya. Dan kalau saya keluar bekerja pun, kalau keluar kerana bekerja atau bersosial bersama keluarga saya dan good friend saya yang bukan dari kalangan orang seni. Jadi kita tidak bercakap soal itu.
Makanya kalau nak cakap orang pandang sinis kepada saya, mungkin ada, mungkin tidak. Tapi saya tak tahu. Dan alang-alang tadi kita sebut pasal Mok Chun. Penerbitan drama Mok Chun memberi impak yang besar bukan sahaja kepada penonton, malah kepada Erma Fatimah sendiri. Kalau sebelum ini, orang mungkin nampak Erma Fatimah ni orang yang tegas atau mungkin setengah tu orang kata cik garang Erma Fatimah ni kan. Tapi bila Mok Chun, orang nampak, ada sisi humor pula Erma Fatimah ni. Jadi saya nak tahu sebenarnya, diri Mok Chun sebenarnya memang ada sifat kelakar tu dalam Emma Fatimah ataupun terpaksa direka untuk Mok Chun ke Emma? Macam mana? Okay, saya menang tau. Anugerah pelakon komedi anugerah skrin. Saya macam memang tak percaya. Ramai pelakon kat luar sana takut nak berlakon dengan saya. Ada juga pelakon-pelakon ekstra tu bila dia boleh berlakon, bila dia berlakon depan saya dia terus jadi tak boleh berlakon. Kerana saya ni telah dicop sebagai seorang director yang sangat garang. Actually, tentang humor tu, realitinya kalau you tanya, maybe kalau you tanya my sisters, my family, saya adalah orang yang suka membuat joke, membuat kelakar. I love to see people smile, especially my family. Kita gelak, ketawa dan sebagainya. Begitu juga dengan kawan-kawan. Jadi bila berlakon jadi Mok Chun ni, benda yang paling susah untuk saya adalah untuk cakap Kedah. Sebab saya bukan orang Kedah, saya orang KL. Dan saya buat dia lock-lock. Kerana benda ni saya nak treat very light, comedy. Maka dia ada benda-benda kelucuan dia yang dia lakukan. Makanya dia di-create ke dalam diri Mok Chun. So realitinya, Erma Fatimah and Mak Cuk adalah dua karakter yang berbeza sebenarnya. Kalau di luar, saya Erma Fatimah, bila berkumpul sesekali, yes, I do like to make jokes and all that. But most of the time, bila saya punya live ini, saya rasa 80% hidup saya adalah kerja, 20% aja live saya untuk family saya. Maka 80% tu bila kerja, dia kena serius. Jadi itu je lah. Maka Mok Chun dan Erma adalah dua karakter yang macam langit dengan bumi lah beza dia sebenarnya. Tapi bila kalau ada orang di luar peminat khususnya tegur Mok Chun lah time tu Kak Emma tengah serius je tengah buat kerja ni. Depa pula mai-mai dengan ingat Mok Chun boleh lock-lock. Macam mana Emma Fatimah ataupun Mok Chun tu handle keadaan tu? Saya tidak akan berada di tempat sekarang saya ni tanpa mereka. Bagi saya, fan saya tu adalah anugerah yang Allah bagi pada saya untuk orang suka saya. Tak semua orang suka kau. Tak mudah untuk kau bagi orang suka kau. Mudah untuk kau bagi orang benci kau. Jadi, bila orang dah suka kat you, dia memang akan jadi automatic. Bila kau berjalan, tiba-tiba orang, dan sekarang ni pun, bila saya pergi mana-mana, 80 ke 90% tidak akan panggil saya lagi Erma Fatimah. Semua akan panggil saya Mok Chun. Jadi, especially kids. Okay, saya pun tak tahu kenapa, why kids love Mok Chun. Budak-budak kecil dia suka Mok Chun. Jadi kalau saya sampai ke tahap kalau saya pakai seluar, kalau saya pakai baju yang bukan Mak Chun, ada yang tak boleh terima yang saya itu Mak Chun. Dia nak saya dengan baju kurung, dia nak saya dengan tudung yang ikat tu. Dan I think dia orang pandang saya macam badut. Budak-budak ni, dia orang budak-budak kecil ni, they look at me like badut. So making people happy ada satu orang kata sedekah yang baik. Satu perbuatan yang baik. So apabila orang tegur saya akan tiba-tiba automatik saya akan jadi Mok Chun. Kalau orang kata Mok Chun, saya terus akan cakap, apa dia? Saya akan terus jadi macam Mak Chun. Dan itu dah memang agaknya sebab dah 5 tahun drama ni main dan saya sudah terbiasa dengan itu, maka benda tu jadi rutin dah, macam kebiasaan dah. Ya. Dan sebenarnya Mok Chun juga bukan sahaja orang kata tu di kaca TV untuk hiburan, untuk mesej dalam waktu yang sama, tetapi Mok Chun juga buka jalan daripada Emma Fatimah sendiri dalam dunia keusahawanan, juga buka jalan untuk usahawan-usahawan kecil lain turut berniaga melalui Mok Chun sendiri. Jadi mungkin Kak Emma boleh kongsikan tentang itu. Itulah perjuangan saya untuk Mok Chun sebenarnya. Saya create drama Mok Chun untuk saya build
motivation kepada usahawan-usahawan IKS yang berniaga hanya buat makanan tu di belakang rumah saja atau di dapur, untuk motivate mereka supaya mereka boleh sebenarnya untuk grow their business. Saya nak juga memartabatkan produk-produk IKS. Itu adalah misi saya utama di dalam Mak Chun ini sebenarnya adalah saya nak memartabatkan produk-produk orang kita. Saya nak bantu usahawan-usahawan. Jadi alhamdulillah saya dapat masuk ke dalam Aeon dan kita punya own rack. Kita tak perlu share dengan orang. Maknanya IKS product in one own rack. Dengan a very beautiful packaging yang mana kita boleh sama tahap dengan produk-produk yang ada dekat dalam supermarket tu. Dan itu adalah satu benda yang sangat membahagiakan saya apabila saya melihat lebih kurang 300 lebih produk usahawan IKS yang saya dapat bawa bersama saya ketika ini di bawah Mak Chun anjung orang kita. Kita dapat masuk beberapa supermarket lain, kita masuk Aeon, kita juga ada dalam Shopee. Kita adalah one of the best grocery shop in Shopee, alhamdulillah. So indirectly saya dapat bantu orang-orang kita dan produk orang kita. Itu adalah mission saya kat dalam Mak Chun. Sebab tu kalau you tengok dari hanya menjual bedak sejuk, dia grow business dia. Dia grow. Dengan tidak ada ilmu dia grow. Dia flop. Dia belajar. Dia bangkit balik. Dan itulah yang akan dilalui oleh semua orang kat luar sana. Jadi saya create tu kat dalam Mak Chun dan saya realitikannya di luar. Ya. Dan Emma Fatimah sebagai pengerusi Yayasan Seni Karya Prihatin. Mungkin Kak Emma boleh kongsikan pula tentang Kak Emma sebagai pengerusi yayasan tersebut dan juga kerja yang telah pun dilakukan oleh yayasan tersebut, Kak Emma. Okey, sebenarnya Yayasan Seni Karya ni kita dah tubuhkan beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya tubuhkan selepas saya keluar daripada Puteri UMNO ya. Dulu saya dalam Puteri UMNO. Lepas tu ketika saya dalam Puteri UMNO saya dapat buat banyak kerja-kerja kebajikan. Dan saya jatuh cinta kepada kerja-kerja kebajikan tu. Dan apabila saya keluar daripada Puteri UMNO, saya tidak ada platform untuk buat tu. Maka saya saya buka Yayasan Seni Karya Prihatin Malaysia adalah untuk saya kumpul kawan-kawan seni untuk buat kerja kebajikan. Saya tidak jaga artis, saya tak jaga orang seni. Itu bukan kerja saya, itu kerja persatuan seni. Kerja saya adalah artis untuk contribute, untuk buat kerja-kerja amal, untuk serve nation. Jadi apa yang kita buat awal-awal masa pembukaan mula-mula Yayasan Seni Karya Prihatin Malaysia, kita berjaya buka sebuah rumah anak yatim yang kita jaga lebih kurang dalam 35 anak-anak yatim daripada Terengganu dan Kedah, perempuan semua. Dan sekarang semua dah kahwin, ada yang dah kerja, ada yang dah kahwin, dah beranak pinak semua dah. Alhamdulillah. Jadi setelah itu kita juga sekarang dah ada sebuah rumah yang mana kita membantu remaja-remaja yang telanjur. Kita juga buat kelas-kelas agama secara percuma pada yang nak belajar Quran, nak belajar mengaji. So kita namakan rumah tu Darul Ummul Hasanain. Jadi kita juga ada buat kempen untuk bantu banjir, tsunami sebelum ni, dan sekarang tengah pandemik kita dah hantar hampir lebih kurang 2,000 lebih bantuan kepada 2,000 lebih orang yang mana kita kumpul duit daripada kalangan kawan-kawan, dari kalangan fan-fan, peminat-peminat, dengan kita gabung beberapa artis untuk bantu bersama-sama lah. Kawan-kawan artis tolong. Jadi kita menggunakan sistem bersama Maidin. Kita kerjasama dengan Maidin. Iaitu di mana siapa yang minta bantuan, dia apply kat kita, kita hantar nama dia dengan IC dia dekat Maidin, kita bayar Maidin, diorang boleh datang terus ke Maidin yang berdekatan dengan rumah diorang untuk ambil barang kering dan barang basah. Jadi itulah kerja dia. Saya tidak menjaga artis, saya tidak berminat untuk menjaga kebajikan mereka seperti mana persatuan yang dah ada. Persatuan artis ni biarlah persatuan artis yang buat. Saya hanya nak jaga, nak ajak kawan-kawan sama-sama buat
amal jariah sebenarnya. Jadi itulah yang sebabnya yayasan tu ditubuhkan. Kak Irma memang cukup lantang, cukup tegas bila suarakan apa yang sebenarnya terjadi. Juga tegas ketika bekerja sebagai seorang anak seni. Tapi kalau kita tengok di media sosial Kak Irma sendiri bersama dengan anak-anaknya, ya Allah seronoknya. Jadi macam lain perasaan tu. Jadi kita tak tahu juga rutin harian Kak Irma bersama dengan anak-anak. Walaupun semua dah tahu itu merupakan anak angkat Kak Irma. Tapi kasih sayang memang langsung tak ada sepadan. Jadi mungkin Kak Irma boleh kongsikan dengan kami Kak Irma sedikit? Itu, ya betul, mereka adalah anak angkat saya. Tapi mereka adalah degup jantung saya ketika ini. Mereka adalah mission saya. Saya nak supaya saya dapat siapkan kepada mereka harta dunia ini supaya mereka tak berhempat kerana mereka tidak ada mak ayah. Kalau saya mati, bagaimanakah kehidupan dia? Itulah dia misi saya. Itulah yang menyebabkan saya bekerja, saya menyimpan harta, saya mengumpul duit. Bukan untuk saya enjoy. Enjoy is sometimes, but mission pertama, setiap anak saya tu kena ada rumah. Supaya if anything happen, diorang ada tu. Jadi, semua dah besar, dan nak kahwin pun ada. Yang perempuan pun dah teenage, dah umur 16 tahun yang the youngest. Kalau saya live as Irma Fatimah, mesti saya akan jadi mak yang boring. Jadi saya kena live ikut diorang punya kehidupan. Maksudnya ikut diorang punya trend. Sometimes saya kena layan diorang TikTok. Okay lah, walaupun I don't like to do it, tapi saya kena buat. Saya boleh bermain game, saya main PUBG malam-malam dengan diorang. Okay, let's play 1 hour. Saya main 1 hour PUBG daripada tak tahu main sampai pandai main PUBG tu. Kerana I just want to be with them. I want to share with them everything. Apa yang kau suka, walaupun aku tak suka, aku terpaksa suka. Kerana tak semua benda yang kita suka, diorang suka, tak semua benda yang diorang suka, kita suka. Jadi, tetapi nak bagi ada bonding, waktu yang kita dapat spend together, yang dua-dua akan enjoy. So, jadi kita buat benda-benda tu. Jadi, saya sebenarnya merasakan bahawa saya tak dapat bayangkan hidup saya sekarang tanpa mereka. Yeah. Kalau saya hilang semuanya dalam hidup saya, mungkin saya pun tak ada lagi kat dunia. Sebab they are everything to me. Diorang adalah segala-galanya dalam hidup saya ketika ni. Dan Kak Irma, daripada mula perbualan kita tadi sampailah ke sekarang ni, kita nampak Irma Fatimah itu orangnya yang kuat. Saya yakin orang di sekeliling pun, orang luar pun akan nampak Irma Fatimah tu orang yang kuat. Tapi kalau tak kisah untuk Kak Irma kongsikan dengan kami, ada tak perkara yang mungkin pernah ataupun yang boleh buat Irma Fatimah itu rasa hilang kekuatannya? Apa agaknya Kak Irma? Apabila saya hilang orang yang saya sayang, saya hilang silaturahim, macam saya hilang ayah saya bila ayah saya meninggal, memang saya nampak sangat strong, very strong. Everybody can see that saya adalah figure yang sangat loud, strong, but deep inside saya masih rapuh, masih fragile sebenarnya. Sebab tu saya cepat sentap, saya sangat emosi, saya sangat sensitif. Jadi benda yang yang boleh buat saya down adalah bila saya hilang orang yang saya sayang. Dan sebut tentang orang yang kita sayang, orang yang Kak Irma sayang. Saya nak sentuh sedikit tentang rumah tangga Kak Irma sebenarnya kan. Tiada siapa yang inginkan penceraian dalam kehidupan rumah tangga, tetapi tak ada memilih Kak Irma untuk melalui jalan itu. Cumanya nak tahu macam mana Kak Irma menghadapi situasi itu, overcome that situation, dan juga hubungan Kak Irma bersama dengan bekas suami dan isterinya baik. Macam mana Kak Irma? Boleh kongsikan? Okay, ketika dulu waktu Bada saya pernah beritahu kat Bada, dia boleh, kalau dia nak kahwin, dia kena bagi tahu saya pergi pinang perempuan tu. Saya merelakan
Kerana nombor satu, saya workaholic. Saya bukan seorang isteri yang baik, yang duduk di rumah, masakkan suami saya 24 jam, tatang dia picit, dia buka kasut dia, pakaikan stokin dia. Itu berlaku hanya mula-mula kahwin dulu je. Lepas tu dah tak ada dah. Okey, lepas tu sekejap je berlaku tu. Lepas tu saya tak mampu. Sebab mula-mula saya kahwin, saya berhenti berlakon. Sekejap. Lepas tu saya tak boleh hidup dengan tadah tangan minta duit daripada suami. Saya nak saya punya own money. So itu yang saya start balik berlakon. Okay, jadi bila saya akui saya workaholic. Saya sangat workaholic. Mungkin anda tidak percaya kalau saya katakan bahawa live saya di rumah, saya tidak ada waktu untuk duduk di depan TV, tengok TV dengan penuh leisure, tak ada. Saya tidak ada waktu itu. Live saya adalah di tempat bilik kerja saya. 90% hidup saya di dalam rumah ini, bayangkan kalau PKP saya berada di dalam bilik kerja saya. Pasti akan ada benda yang saya akan buat. 10% adalah keluar untuk makan dengan anak-anak, main dengan anak-anak sekejap atau masak. Selebihnya hidup saya adalah kerja. Dan itulah yang berlaku ketika saya di dalam berumah tangga dengan Bada. Jadi apabila Bada nak menikah dengan perempuan lain, saya pergi ke Mekah dan saya tawaf 7 kali. Dan saya minta pada Allah. Benda yang sama ke-7 kali itu adalah saya minta Allah bagi ikhlas dalam hati saya untuk lepaskan dia kepada orang lain. Saya nak ikhlas itu. Saya nak purely keikhlasan itu. Jadi saya minta itu kepada Allah di dalam 7 tawaf saya itu. Iaitu ya Allah, berilah aku keikhlasan supaya aku dapat menerima madu aku dengan sepenuh ikhlasnya. Itulah permintaan saya. Dan apabila saya berkahwin, ada konflik yang saya rasa saya tak boleh cope, dan kami mengambil keputusan untuk berpisah. Okay. Dan sebelum ini, saya pernah bercakap dengan Bada dan kami pernah, di antara benda yang kita pernah bincangkan sebelum kita berkahwin adalah di antaranya ada 2 perkara. Yang pertama adalah apabila aku menikahi kau, bererti aku menikahi seluruh orang yang berada di keliling kau. Keluarga kau, adik-beradik kau, kawan-kawan kau. Aku kena sayang, aku kena hormat. Itu adalah 2 perjanjian kami. Kedua adalah seperti mana aku menerima kau di dalam pernikahan itu dengan cinta, seperti itu juga aku akan melepaskan kau pergi dengan cinta. Maka apabila berlakunya Bada nak menikah seorang lagi dan dia tidak salah dalam hal itu, kerana sebenarnya yang bersalah saya, kerana saya tidak menjadi isteri yang baik. Saya terlalu sibuk bekerja, saya terlalu sibuk mengejar mission saya untuk anak-anak saya, sehingga saya lupa tanggungjawab saya sebagai seorang isteri kepada Bada. Maka kalau dia nak menikah orang lain, dia berhak untuk menuntut itu. Jadi bila saya lepaskan dia, juga sekali lagi satu waktu itu ada berlaku pertelingkahan antara saya dan pihak sana yang tak perlulah saya ceritakan punca dia dan sebagainya, tak baik. Dan lebih baik saya mengatakan di sini adalah ketika mak mertua saya meninggal, saya keluar daripada masjid, orang yang pertama saya lihat muka adalah wajah isteri Bada. Dan tak tahu kenapa berdetik di hati saya term yang bahawasanya aku dah maafkan kau 100%. Jadi di situ kita dah tidak ada lagi, dah zero. Walaupun dia betul ada, dia mengatakan dia nak minta maaf dan nak terima saya balik, tapi saya rasa tak guna juga kalau saya nak berbatah balik pada Bada, kerana biarlah kami masih sayang menyayang, kami masih menghormati antara satu sama lain. Dan yang lebih penting saat ini adalah kita tak ada permusuhan. Kau pun takkan ada jealous ke aku, sebab kau dah dapat dah semua yang kau nak itu. Aku hanya menumpang, dan menumpang itu pun ada limit. Kita tak ganggu Bada, kita tak ada call Bada setiap hari, kita tahu limit kita. Jadi kau jaga hati aku jaga hati kau. Dan Alhamdulillah, syukur.
Ya, Alhamdulillah. Dan Kak Emma, soalan terakhir dalam The Story of kita pada hari ini. Di tahap sekarang, macam-macam anugerah Emma Fatimah tu dah pegang, dah merasa naik pentas. Pelakon wanita terbaik, pengarah terbaik, penerbit yang hebat, usahawan, pengurusi yayasan sendiri. Di tahap sekarang, apa lagi yang Emma Fatimah tu rasa tak cukup ataupun apa lagi yang nak Kak Emma cari? Kalau untuk dunia ni, award itu dah tak ada lagi dah. Saya dah tak ada aim apa-apa dah. Kerana kat award tu, bagi saya, yang saya perlukan adalah anugerah daripada Allah untuk menjadikan saya seorang wanita yang soleha, yang saya istiqamah dalam ibadat saya, yang saya dapat mendekatkan, benar-benar mendekatkan diri saya dengan Allah. Itu adalah aim saya saat ini. Dan sudah tidak ada lagi untuk saya nak aim best director, best drama. Saya dah dapat dah, saya dah puas dah benda tu. Tak penting pun benda tu untuk saya kejar lagi dah sekarang. Bagi saya, it's enough. Dah time's up. Kerana saya dah set, bila umur saya 35 tahun, saya kena berhenti berlakon. Saya kena kurangkan. Jadi bila 35 tahun dah tak penting lagi dah untuk hidup saya nak fikir tentang, sebab tu anugerah bintang popular ke, anugerah skrin yang tak melibatkan saya pun saya tak pergi. Kerana bagi saya dah tak ada dah habis dah waktu itu. So bila saya berhenti director, saya dah announce di atas pentas, saya berhenti bertanding. Saya dah announce di anugerah skrin yang terakhir saya menang kemarin, bahawa saya sudah berhenti bertanding. Mana saya tidak ada lagi istilah untuk saya nak menandingi sesiapa dalam hal kerja ini. Lebih kepada saya buat hanya untuk mendapat income, supaya saya dapat income, saya dapat tolong orang bekerja. Dah, itu saja. Baiklah, itu dia. Terima kasih banyak Kak Emma sudi meluangkan waktu bersama dengan kami di The Story of, berkongsi cerita karier Kak Emma, kehidupan Kak Emma. InsyaAllah kita doakan segala yang terbaik untuk Kak Emma, kerjayanya, untuk Mok Chun juga, untuk anak-anak semua, insyaAllah Kak Emma. InsyaAllah, amin, amin. Amin. Stay safe Kak Emma, dan kepada anda semua, teruskan kekal bersama dengan kami. Dan jangan lupa share kita punya program ini, like, komen, tag kawan-kawan anda, dan juga sentiasa follow kami di Sinar Plus serta Sinar Harian. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod The Story of yang akan datang. Siapa agaknya selebriti yang akan bersama dengan kita jumpa nanti. Assalamualaikum, saya Eddie Junaidi. Bye.